Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alas salimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tahu mas keluarga kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada hari ini insya-Allah kita menyambung surah Al-Ghashiyah, iaitu ayat yang ke-8. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma izin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namarikum masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Baik, kita ambil ayat 8 hingga 16. Firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma izin na'imah, banyak muka pada hari itu berseri-seri. Lisa'yiha radiyah, merasa senang kerana usahanya. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan-perkataan yang sia-sia. Fiha 'ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, dan di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan ataupun tilam-tilam yang ditinggikan, tempat duduk yang ditinggikan maksudnya. Wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang diletakkan, iaitu didekatkan kepada ahli syurga. Wa namarikum masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabthusah, dan permaidani-permaidani yang terhampar. Baik, pada kuliah lepas Allah Ta'ala membicarakan dalam ayat ini berkenaan dengan sisaan ahli-ahli neraka. Dari sudut tempat duduk mereka, dari sudut minuman dan makanan ahli neraka. Dan pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala pula menerangkan tentang gulungan-gulungan yang berbahagia di akhirat kelak. Baik, yang pertama firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma izin na'imah, banyak muka pada hari itu berseri-seri. Baik, lisa'yiha radiyah, merasa senang kerana usahanya. Maka bila sebut banyak muka pada hari itu berseri-seri, iaitu pada hari kiamat, banyak rupa orang berseri-seri bercahaya, maka sudah tentulah dapat dilihat tanda-tandanya, kan? Baik, sebagaimana di dalam satu hadis, ya, walaupun hadis ini didaifkan oleh alim ulama, tetapi disokong dengan hadis-hadis yang lain. Kata Nabi SAW dari hadis Mu'az bin Jabal, kata Mu'az bin Jabal bahawa Nabi SAW bersabda, apabila berlakunya hari kiamat, iaitu hari penyesalan atau hari kerugian, umat aku akan terbahagi kepada 12 golongan. Bila berlakunya hari kiamat, hari penyesalan, maka umat aku ni, kata Nabi, akan dibentuk oleh Allah Ta'ala, rupa parah mereka ni menjadi 12 golongan. Baik.
Golongan yang pertama sampai ke sebelah semuanya dibentukkan bermacam-macam wajah. Itu sebabnya ya, sebagaimana satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa Nabi kata, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dibangkitkan manusia itu setelah mana dia mati berdasarkan apa dia buat di atas dunia. Apa lebih jelas? Okey, kita di atas dunia ni memang kita Tuhan jadikan manusia yang cukup sifatnya yang sempurna. Sifat manusia ni kita mesti sempurnakan sebaik kejadian. Tetapi bila di akhirat kelak, belum tentu boleh jadi manusia. Mungkin bertukar menjadi benda yang lain. Betul tak? Ada orang kaum muslimin dan muslimat kalian, sebagaimana satu hadis yang panjang ya, tapi saya ringkaskan. Di atas dunia ni dia berjalan dengan kaki. Tapi besok kaki dia tak ada, tangan pun tak ada. Sebab ada benda dia buat di atas dunia ni lah. Jadi ada dalam hadis lain disebut, bila para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa mereka berjalan bangkit daripada kubur mereka lelaku kiamat tak bertangan dan tidak berkaki? Kalau tak tangan tak kaki jalan macam mana ya? Golek-golek. Itu yang kita nampak di atas dunia lah, kaum muslimin dan muslimat kalian. Lima lah kalau tangan kaki dia bergolek macam tu lah. Baik, ditanya sebab apa? Inilah kata dalam satu hadis, orang yang selalu menyakiti haji jiran tetangga dia dan menyakiti hati orang Islam yang lain, besok tak ada otomatik tangan tak ada, kaki tak ada. Ini dia kata dalam hadis, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dibangkitkan manusia itu setelah dia mati berdasar kepada apa dia buat di masa dia hidup. Betul. Itu dia. Dan ada orang yang dibangkitkan pada kuburnya, kata Nabi, dia berjalan dengan kepala, kaki di atas. Allahu Akbar. Dia jalan, kepala duduk di bawah, bukan jalan dengan kepala. Tak. Dan ada kata kepala duduk di bawah, kaki duduk di atas. Macam mana? Apa dia? Breakdown. Dia jalan dengan tangan lah. Maksud dia jalan macam mana? Maksudnya seksa lah kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat kan nak jalan macam mana? Kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Wallah musim macam tak tahu, wallahu alam lah. Maksud saya seksa. Itu dia. Ada jenis. Ada orang yang dibentukkan wajah dia jadi seekor babi. Dia manusia tapi jadi seekor babi. Semua tu ikut berdasar perbuatan dia di akhirat kelak. Boleh faham tu? Baik. Jadi dalam 12 golongan tu, satu golongan dia selamat, iaitu mereka yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan wajahnya berseri-seri, meniti as-sirat, kata Nabi, seperti kilat. Siapa dia? Itulah mereka yang membuat amal soleh dan nahi mungkar. Dia buat amal soleh, dia cegah maksiat. Orang itu yang selamat. Maka bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma izin na'imah. Maka banyaklah wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Boleh dia boleh tengoklah. Kalau kita di atas dunia ni nampak macam berdiri monyok hari ni, betul tak betul? Letih sangat kot. Ada orang kata kenapa berseri hari ni? Di dunia boleh kita kenal kan? Apalagi di akhirat kelak kaum muslimin, wajah mereka bercahaya. Anda cerita orang baik dah. Kenapa ya? Lisya'iha radiyah. Kerana mereka rasa senang kerana usahanya di atas dunia dulu. Dia pola modal. Kalau kita zaman pola modal lah, bermasuk amal soleh yang dibuat dulu kaum muslim muslimat kalian, atas letih itu maka dibangkitkan dalam keadaan yang bahagia. Macam supa kita di atas dunia lah kaum muslimin, puas-puas saya kata kan dapat kesenangan. Sedap tak sedap? Sedap.
Dan bagi orang di Iraq ni, kaum muslimin dan muslimat sekalian, dibangkitkan wajah muka berseri kerana atas usaha dia yang jerih payah di atas dunia dulu. Baik. Tapi ingat, usaha macam mana? Radiyah. Usaha payah dia buat radiyah, yang Allah Ta'ala reda usaha dia. Tapi ada orang kaum muslimin dan muslimat, dia buat amal ibadat tetapi Allah Ta'ala tak reda. Ni kita kena jaga dua masalah ni. Permasalahan dia dua masalah. Permasalahannya, amalan kita buat tu membuatkan Allah Ta'ala reda. Pertama, bagaimana? Sebab disebut dalam satu hadis, halakal mutanatti'una. Nabi ulang 3 kali. Halakal mutanatti'una. Hancur binasalah orang berpenat lelah buat kerja amal tetapi penat. Tuhan tak terima. Kerana amalan dia tidak ikut dengan syariat. Itu penat. Yang keduanya, amalan dia buat tapi tidak radiyah. Sebab kita kena perhatikan, sebab kita nak buat amalan ni betul, tapi minta amalan itu Tuhan reda, Tuhan angkat. Kan ada dalam beberapa hadis Nabi SAW, ada orang ni kadang-kadang amalan dia Tuhan tak angkat, ingat pas tekuk dia saja. Sebagaimana yang kita dah belajar lama dah kaum muslimin dan muslimat sekalian, amalan kita ni akan diangkat ke langit berapa kali dalam satu hari? 2 kan? Pagi sekali, subuh, asar sekali, petang, betul? Jadi semua akan diangkat. Tapi ada orang ni radiyah, dia buat amalan kadang-kadang tak reda, maka Tuhan tidak angkat amalan dia. Tu kita takut sangat kaum muslimin dan muslimat. Semayang, tapi semayang Tuhan tak angkat pahala dia. Dia buat amal baik tapi Tuhan tak angkat pahala dia. Itu kita tak nak. Itu sebab dalam ayat dia kata lisa'iha radiyah, mereka senangkan usahanya sebab usaha mereka Tuhan tak reda. Baik. Cantik ya. Itu sebabnya jangan kata benda Tuhan buat ni salah, pandai aku lah bukan aku nak buat. Jangan kata gitu, tak boleh. Okay, ya. Ada satu orang tu kaum muslimin dan muslimat sekalian, dia bila ayah dia mati, dia nak khatamkan sebuah Quran. Ayah dia mati, dia pakak ramai kaum muslimin dan muslimat sekalian, dia pakak ramai orang ni baca 1 juzuk, orang ni baca, tapi serentaklah untuk khatamkan sebuah Al-Quran. Dan dia pula dia baca tiap-tiap malam untuk khatam sebuah Quran. Betul. Jadi kita kata tak siapa pahala macam ni, buat penat je. Pandai aku lah. Dia tidak menuntut amalan dia tu keredaan, dia ikut suka dia. Itu jadi permasalahan. Baik. Ya. Jadi orangnya wajah dia berseri dan reda tentang amalan dia dengan segala usaha dia buat ni, dia puas hatilah. Itu sebab Allah Ta'ala bangkit dengan berseri. Dan bagi mereka je fi jannatin aliyah, Tuhan janjikan bagi mereka ni surga yang tinggi. Surga yang tinggi. Ada surga rendah lah. Bila sebut surga yang tinggi, ada surga rendah lah. Apa nama syurga tu? Jannah. Lima syurga nama dia Jannah. Betul. Atau bila sebut fi jannatin aliyah, pada syurga yang tinggi, bermaksud syurga yang tempatnya yang tinggi. Tapi wallahu alam di mana? Sekarang ni ada tak syurga dan neraka? Di mana letak dia? Nabi Adam dah turun di syurga kan. Ada lah tu kan. Bukan dalil lah. Betul ya. Nabi Adam turun dah daripada syurga. Memanglah saya tanya, syurga neraka ada dah. Di mana? Mana Allah. Ya betul. Nabi naik Isra' dan Mi'raj, maka dia perlihatkan syurga dan neraka. Di manakah neraka dan syurga?
Ya ke? Apa ni dah kepala kan muslimat kelan. Sekarang di mana ke surga dan neraka? Di mana? Kalau ikut itu atas lah kan. Pasal syurga. Baik. Atas lah. Boleh faham je? Cuma nak buat ujian dia macam mana. Boleh faham itu? Tapi besok ni kamu besok ni pula bila duduk di mahsyar, neraka dan surga ada. Di mana ada ke di atas? Mahsyar tu di akhirat, tak jadi lagi mana ada mahsyar. Bila hancurnya dunia kaum muslimat kelan, maka berlakunya kiamat. Bila berlakunya kiamat, hancurnya dunia ini, maka manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dibangkitkan ke akhirat. Di mana ustaz? Mana aku tahu. Sebabnya kaum muslimat akhirat tidak berlaku melainkan hancurnya dunia adalah tempat dia. Boleh faham itu? Baik. Okey. Tapi tempatnya tinggi. Baik. Surga tempat tinggi. Baik. Okey, wallahu alam. Itu sebabnya kita berimanlah bulat-bulat, sebab surga ni dalam hadis sebut la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala surga tu bukanlah bukan boleh dilihat oleh mata. Tak ada benda kita tengok kamu sini di atas dunia ni punya indah, inilah surga. Tak boleh. Sebab surga tu la ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata. Kalau orang pergi berjalan di tempat, beginilah agak-agak dalam surga. Tak boleh bayang. Sebab surga Allah Ta'ala kata tidak pernah dilihat oleh mata. Tanya sikit tak? Macam kita belajar agama ni, Allah dia kata sebab kita di taman-taman syurga. Macam mana nak ada? Macam mana? Ya, memang daripada Nabi SAW memang jelas bahawa sesungguhnya menjadi ilmu daripada taman surga. Baik. Memahamkan hadis ini, yang pertama sekali ialah untuk mendapatkan surga ni dengan ada ilmu. Dan terjemah taman surga ni tenang. Percayalah, bila orang menuntut ilmu ni, hati dia tenang. Ada gelisah tak? Kalau kita tension kamu macam ni semat menuntut ilmu, tenang tak tenang? Tenang. Tenang. Itu dia antara taman surga. Jadi dia. Kalau macam ni tenang, jangan kata rumah Aberdeen sampai taman surga, tidak lah. Tapi majlis ilmu taman surga, maksudnya ketenangan, kesedapan, itu maksud dia. Itu sebab dia dalam satu hari Nabi SAW di antara rumah aku dengan mimbarku lah taman surga. Adakah itu raudah tu taman surga? Ya, asalnya kaum muslimat kita yakin sekali hadis taman surga daripada taman surga. Tapi kenapa disebut dalam hadis pula la ainun ra'at, dia tidak dilihat oleh mata. Itu sebabnya Kalau ingat ni tak nampak ke mata? memang tak nampak kan. Macam mana sebab ni dia menjadi taman surga? Boleh faham tu? Sudah tentu ada makna yang sebalik. Macam raudah tu kata Nabi di antara rumah aku dengan mimbar Nabi, di antara taman surga. Apa maksudnya? Cuba tuan-tuan masuk raudah, bagaimana perasaan? Bila kita masuk raudah ni, dia lain macam. Ketenangan dia, keinsafan dia, memang dia datang macam mana. Itulah. Apa lagi dia katakan surga yang hakiki. Itu pembayang belaka. Baru pembayang. Baik. Okey, dalam surga itu la tasma'u fiha laghiyah, maka kamu tidak akan mendengar iaitu laghiyah, perkataan-perkataan yang sia-sia. Dan surga semua cakap benda manfaat je. Tapi atas dunia banyak kan. Banyak tak terbilang. Ini di antara surga-surga. Baik, di antara keinginan kita. Fiha ainun jariyah, dan pada surga itu ada mata-mata air yang mengalir. Bukan satu, banyak. Apa jenis mata air? Bahkan dalam riwayat
ada jenis mata air sungai daripada arak? Ha? Ha? Pergi kali minum dululah. Dia tak mabuk lah. Dia tak mabuk. Itu dia. Sehingga sebut di dalam hadis Nabi SAW, kaum muslimat kelas, ada mata air dan surga tu memang mata air dia sungai arak semua. Ha? Ada dalam surga haram. Betul tak betul? Betul tak? Bedalah arak besok. Mana-mana kata dia ni haram, tapi besok tak ada benda. Kaum muslimat kelas. Baik. Maksudnya bila sebut pihak ainun jariyah, bila ainun dalam bahasa Arab, kalau kita ngaji bahasa Arab kata nakirah, umum, bermaksudnya dan surga tu banyak mata air. Apalah jenis mata air semua ada belaka. Betul. Susu, mata air daripada susu. Ada dalam satu hadis kaum muslimin dan muslimat kalian. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika mana Nabi berjalan, kaum muslimin, Nabi masuk satu tempat yang bangunan dia dibina oleh jongkong-jongkong emas. Bangunan dalam kawasan itu dibina oleh jongkong-jongkong emas. Maka dalam bangunan itu, di celah bangunan itu ada sungai yang warna dia putih seperti susu. Surga lah tu. Dan di tepi sungai itu diperlihatkan kepada Nabi ada orang buruk sebelah mukanya dan cantik sebelah rupanya. Diperbayang kepada Nabi. Muka sebelah cantik dan buruk sebelah. Maka jongkong-jongkong bangunan itu adalah syurga. Sungai itu adalah sungai itu adalah sungai daripada syurga. Lalu akhirnya malaikat suruh mereka yang buruk sebelah, cantik sebelah, rupanya itu terjun mandi di air sungai itu. Bila terjun mandi, maka jadi secantik-cantiknya. Kata Rasulullah, siapa dia ni wahai Jibril? Inilah umat kamu yang mana baik muka buruk sebelah, cantik sebelah, yang buat dua perkara. Baik pembuat, jahat pembuat. Itu dia. Baik pembuat, jahat. Tetapi apabila mereka bertaubat, itu sebab dalam surga tadi. Kalau misalnya kalau dia tidak bertaubat, maka Tuhan bayangkan baik sebab Tuhan terjun mandi di sungai itu, maka jadi cantik-cantiknya. Maka mereka bertaubat. Bila bertaubat jadi cantiknya. Jadi putihlah. Jadi permasalahannya kalau orang tu buat baik pun buat, jahat pun buat, jagalah. Buruk sebelah, cantik sebelah. Kalau dalam taubat, insya-Allah terjunlah air sungai itu. Kalau tidak, kekallah dia baik buruk sebelah, cantik sebelah, sebagaimana dikenaki oleh Allah Ta'ala sampai tempoh yang tertentu. Jadi apa ya? Itu sebab benda Islam ni dia nyata dah. Amal makruf naik muka, jangan nak buat belaka. Nak buat belaka betul. Jangan duk banggalah kaum muslimat kelas. Bila buat masjid besar-besar, inilah negara Islam, betul. Bila buat kasino besar, negara apa pula? Ya. Dia nak buat belaka, tengok tempat kita kan. Musabakah pun nak buat, betul-betul. Apa lagi? Mentol pun dia nak buat juga. Dia nak buat belaka. Kan, itu sebab ada asas. Baik. Apa ya? Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya baik. Di dalamnya ada kasur-kasur yang tinggi. Maksudnya lah tempat-tempat tahta-tahta yang tinggi. Kaum muslimin dan muslimat kan surga tu tinggi kan. Surga itu tinggi. Maka surga tu ada tahta, tempat-tempat tinggi. Kata para ulama, apabila orang tu nak pergi ke satu tempat, maka kaum muslimin dan muslimat kalian, sururun ni maksud dia dipanggilkan tilam-tilam. Kasur ni ialah kasut-kasut atau tempat-tempat kaum muslimin. Kasur memang kasur. Tilam kan? Tilam. Bermaksudnya dia ada tempat duduk dia. Jadi orang surga ni kaum muslimin dan muslimat kalian, bila nak ke mana, tempat dia datang. Rendahkan, dia pun naik. Benda tu bawa naik ke mana dia pergi. Orang panggil apa tu?
Awan ada. Begitulah tempat duduk dia. Tilam kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi bila dia nak ke mana ya, dia nak orang syurga terap jalan, benda tu keluar. Dia datang. Kita pun naik, dia pun bawa pergi. Pakai niat. Jadi baik. Itu di antaranya. Bawa ke mana? Baik. Wa akwabum mawdu'ah. Dalam surga itu ada kup-kup. Ada gelas-gelas yang diletak. Bermaksudnya ialah yang didekatkan. Mana-mana kita duduk, mana-mana siapa-siapa duduk surga ni, kaum muslimin muslimat kalian, dan surga tu kan ada sungai-sungai. Bila sungai-sungai disediakan kup-kup. Disediakan gelas-gelas yang dekat dengan mereka. Bermaksud ialah kaum muslimin muslimat kalian, bila nak minum ada je gelas kat dia. Boleh faham je? Itu bermaksudnya. Wa namarikum masfufah. Baik. Dan begitu wa namarik, bantal-bantal yang tersusun. Maksud dia. Jadi lah orang di surga ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia duduk di tempat yang indah, maka disusunkan bantal. Kan dalam surah Yasin ada kan? Apa nama semua? Wa azwajun, apa ni? Allahu akbar. Mula hilang dah. Dalam Quran apa dia? Muttaqiin. Lupa surah Yasin. Apa dia kan baca setiap malam Jumaat, malam Yasin. Kan? Bercerita tentang masalah orang dalam surga ni, dia ada pasang-pasangan dan dia duduk bersandaran yang disusunkan dengan bantal-bantal. Baik, kalau orang buat soalan ni, baik, pertama kita tinggal dulu waktu nak cuba sementara tunggu ayat masuk. Ni tak masuk online dah kamu sini mesti maklan. Baik, orang dalam surga ni ada pasangan-pasangan kan? Kan? Jangan bimbanglah kok mana-mana pun. Sama ada orang lelaki tak kahwin ke, perempuan tak kahwin ke, lelaki gimana ke, tapi ialah ada pasangan yang masing-masing. Firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata apa ni? Allahu Akbar, tak mari masuk dah kawan maksud. Muttaqiin 'alal araik hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araik muttaqiin. Taqiun ka taqiin. Wa azwajuhum, mereka bersama pasangan mereka. Fi zilalin 'alal araik muttaqin. Mereka duduk al-araik, di atas kaum muslimin, atas bantal-bantal yang tersusun dalam surga dalam keadaan muttaqi. Tahu muttaqi je nak? Menyandar begini. Maksudnya menyandar layak bagi dia lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Maka semua maksudnya ada dia perhiasan belaka. Bayangkanlah dia duduk satu tempat dan di bawahnya ada sungai yang mengalir. Wallahu a'lam, tak nak bayang. Itu nikmat syurga. Baik. Orang syurga ni dia bewak kencing tak? Siapa ada kentut bau sedap? Entah mari mana dalil entah ambil. Cuma yang katanya ialah peluhnya seperti kasturi. Tapi kentutnya bau apa, tak ada kita buat kentut. Memang itu. Jadi dia tapi tak sebutlah juga. Bayang kalau kau makan tak berak, tak kencing ni, ini satu. Kalau di atas dunia tak boleh timbul akal kan. Itu adalah syurga. Baik. Masuk. Baik wa namarikul masfufah. Mereka disusun oleh bantai, oleh bidadari yang bersusun. Pertama sekali ada orang katakan bantal-bantal susun, maka dihiasi dengan bidadari. Oh ya Allah, dah siap dengan bantal susun belaka, ada pula bidadari. Baik, apa ya? Wa zarabiyyu mabthusah, dan pembadani yang terhampar. Itulah di antara berapa ayat, berapa perenggan dia, maka di sini berperenggan. Pertama cerita tentang sesaan neraka, yang kedua Allah Taala cerita tentang nikmat syurga, dan insya-Allah
lepas balik umrah kita cerita pula Allah Ta'ala nak pamerkan kaum muslimin dan muslimat kan, cerita masalah kekuasaan dia dengan istilah Tuhan jadikan binatang, insya-Allah lah. Itu sebab kaum muslimin ya, dalam ayat-ayat Quran ni kita kena ingat no. Sebab benda-benda yang kita Tuhan jadi ni semua tak sia-sia belaka. Tak sia-sia lah. Atau daun kemuncuk dia tidak sia-sia. Ada padilatnya. Atau lalang ada saja. Bukan dalang itu semata-mata nak tumbuh begitu, tidak. Ada rahsianya. InsyaAllah di antara besok binatang yang Tuhan jadi ada rahsianya. Kita sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Cukup itu. Setengah jam sudah cukup. Baik. Wallahu a'lam. Kita sambung Pak ya. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Bila kita dihisap apa segala perbuatan kita tu akan digambarkan apa ditayangkan kan. Tak sebutlah, tapi akan dihisap dan akan dinyatakan satu persatu. Itu pasal saya ada dengar dari mana tu kata tunjukkan satu perbuatan kita. Maksudnya kalau kata kita bertobat, kita dah dapatlah pengampunan. Benda tu tayang juga. Itu tak adalah dah taubat, tak ada. Taubat tak ada. Kita di dunia ni orang lelaki lah diharamkan pakai emas dan kain sutra. Kerana dia kata pasal di syurga tu pakaian kita betul. Di syurga pakaian kita betul lah kan. Tapi haram tu kerana akan menjadi pakaian di syurga. Tidak. Sebab emas perak tu pakaian perempuan. Tu jawapannya. Kalau kira pakaian syurga, kenapa pula perempuan halal pakai? Lelaki tak boleh. Betul-betul. Emas kenapa pula lelaki perempuan boleh pakai, lelaki tak boleh? Sebab haram, sebab tu pakaian kita syurga. Betul-betul. Bagi perempuan pula besok apa pakaian dia? Masalah sebabnya sutera dan emas itu pemakaian wanita. Dia bantu. Sebab emas ni lembut. Bila emas ni lembut, kau maksudnya sesuai dengan wanita. Bila emas ni lembut, wanita pakai kau makin lembut. Betul-betul. Kalau pakai lelaki pula jadi lembut. Apa sebenarnya tu pakai lembut? Itu dia masalah dia. Dia mah ada benda. Itu Dr. Daniel ni memang cantik. Kalau dia kata emas ni sifat dia pelembut. Ibn Qayyim pun kata begitu. Jadi bila lelaki pakai emas, lelaki tu akan jadi lembut. Sesuai tak sesuai? Itu sebab tanda pengharamannya. Kan cantik. Selain itu pakai wanita. Wallahu a'lam.